اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Tamil Nadu clear. Masya Allah. Raja Kumaran. Barakallahu fiqh. Daripada Tamil Nadu. Tapi awal-awal lagi. Okey, kita sambung. Hari ini kita sambung tadabbur surah Ar-Ra'du. Kita sampai ayat 30. Ayat 29. Sebelum kita sambung ayat 31, kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas. Antara pengajaran paling besar dalam ayat yang lepas ialah Allah sebut daripada ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum tu Allah sebut ciri-ciri ulul albab. Allah sebut ciri-ciri ulul albab. Kan daripada ayat 19 lagi. Yang menunaikan janjinya dengan Allah, janji dengan manusia, tidak membatalkan perjanjian, yang menyambung hubungan yang Allah perintah supaya disambung. Mereka takut pada Allah, mereka takut pada hisab, dan mereka sabar dalam menghadapi apa ujian hanya untuk mencari redha Allah. Mereka mendirikan solat, mereka infak rezeki yang Allah bagi pada mereka, sama ada secara sembunyi ataupun terang-terang, dan mereka kemuncaknya di akhirnya mereka menolak kebaikan orang, menolak kejahatan orang dengan kebaikan. Kemudian Allah bagi itu balasannya syurga adnin, dan mereka masuk kekal di dalamnya bersama nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka dan zuriat mereka. Kemudian Allah begitu pula sifat yang lawan daripada ulul albab, mana orang yang tak cerdik lah, orang tak beriman. Iaitu Allah kata sifat mereka ni membatalkan perjanjian dengan Allah, dengan manusia, memutuskan hubungan yang Allah perintah supaya disambung, melakukan kerosakan di atas muka bumi, syirik, kufur, melakukan maksiat. Dan mereka ni Allah kata bagi mereka laknat dan seburuk-buruk tempat tinggal, iaitu neraka. Kemudian Allah beritahu punca manusia kufur kepada Allah, punca yang paling besar ialah pasal rezeki. Sebab nak cari makan, nak cari rezeki, nak hidup senang, ramai lupa kepada pemberi rezeki. Lalu Allah betulkan akidah kefahaman manusia yang sesat disebabkan rezeki. Apa yang Allah betulkan iaitu ayat 26, Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdiru. Allah lah yang melapangkan, meluaskan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah juga menyempitkan rezeki. Jadi kalau Allah suruh kita beribadat padanya, Allah suruh kita solat, dan Allah juga melapangkan rezeki, Allah juga menyempitkan rezeki, sepatutnya tak jadi isu. Lagi kita mentaati Allah. Sebab kalau kerana rezeki, kita lagi mentaati Allah. Sebab Allah sahaja yang melapangkan rezeki. Jadi orang tu kaya sebab Allah bagi dia kaya, orang tu miskin sebab Allah yang bagi orang tu miskin, bukan sebab usaha. Jadi kenapa manusia masih tidak faham bahawa kita dicipta untuk menyembah Allah, dan rezeki itu dijamin. Yang perintah kita supaya sembah dia Allah, yang memberi rezeki pun Allah. Jadi jangan menjadikan alasan mencari rezeki sampai kita tidak menyembah Allah. Sebab pemberi rezeki Allah, yang wajib kita sembah pun adalah Tuhan yang sama. Sepatut dengan kita menyembah Allah, kita semakin yakin rezeki kita semakin mudah dan luas. Okey, kemudian Allah kata, jadi punca manusia tak beriman ialah sebab risau pasal rezeki. Nak kejar rezeki, nak tak cukup sikit, tamak lagi.
Dan akhirnya wafarihu bil hayatid dunya. Mereka seronok dan sangat-sangat cinta dengan kehidupan dunia. Sedangkan Allah kata, kehidupan dunia yang mereka cinta itu tidak lain tidak bukan hanya keseronokan yang sedikit, yang sementara sahaja. Jadi orang yang tidak berakal mencintai benda yang sementara. Benda yang nampak sekarang seronok. Tapi orang yang berakal mencintai benda yang kekal, yang akan datang. Maka bila pandangan mereka di masa akan datang, kebahagiaan yang kekal abadi, maka mereka sanggup bersusah payah demi untuk mendapat yang kekal abadi. Jadi ulul albab, orang yang berfikiran, sentiasa berfikir tentang akhirat, bukan berfikir tentang keseronokan sekarang. Kemudian Allah beritahu, bila manusia beriman kepada Allah, bukan setakat rezekinya dijamin, tapi jiwanya tenang. Allah sebut dalam ayat 27, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ. Allah kata orang kafir ini selalu meminta bukti-bukti baru daripada Rasulullah sebagai alasan untuk mereka beriman. Tapi itu adalah sebenarnya tanda-tanda mereka tak nak beriman. Cuma mereka beralasan supaya tak nampak mereka ni kufur terus kepada Allah. Kemudian Allah kata, ayat 28, bila orang beriman kepada Allah, bukan setakat rezeki dijamin, tapi yang lebih mahal bukan perut kenyang, bukan hidup selesa. Yang lebih mahal ialah jiwa tenang. Yang lebih mahal ialah hati bahagia. Dan Allah kata manusia tak mungkin bahagia, tak mungkin tenang hatinya, melainkan dengan mentaati Allah, dengan bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ayat ni sebenar kaedah yang paling jelas, bahkan satu-satunya kaedah untuk mendapat kebahagiaan. Tidak ada kaedah yang kedua, yang ketiga. Manusia bagilah 1000 kaedah sekalipun, campaklah duit 1 juta ke 1 bilion ke, tapi semua tu tak akan memberi ketenangan, kebahagiaan kepada manusia. Sebab Allah dah bagi tahu, hanya dengan berzikir pada Allah, hanya dengan mentaatinya sahaja jiwa akan tenang. Dan buktinya terlalu banyak yang disebut dalam Quran dan juga dalam sejarah para ulama salafus salih. Mereka tenang bukan sebab harta banyak, bukan sebab rumah besar, tapi sebab mereka mentaati Allah. Bahkan setelah mereka meninggal pun nama mereka masih disebut. Bukan sebab mereka kaya, bukan sebab mereka ni berjawatan besar semasa hidup, tapi semasa hidup mereka sentiasa berzikir pada Allah. Mereka sentiasa berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran yang paling besar, kalau nak ketenangan, nak kebahagiaan, jangan habiskan masa cari duit. Jangan habis masa pusing dunia. Jangan habis masa makan makanan yang paling lazat. Nak cari ketenangan, kebahagiaan, carilah zikrullah. Dan bila kita sentiasa mentaati Allah, kita akan rasa tenang, dan bila tenang, itulah sebenarnya syurga. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di dunia ni ada syurga. Di dunia ada syurga. Siapa yang dapat masuk syurga di dunia, maka dia adalah calon yang paling layak untuk masuk syurga di akhirat. Saya ulang, kata Syekhul Islam, di dunia ni ada syurga. Dan siapa yang layak masuk syurga di dunia, maka dia juga layak akan dapat masuk syurga di akhirat. Apa dia syurga di dunia? Iaitu jiwa yang tenang. Dengan apa jiwa tenang? Dengan mentadabbur Al-Quran, dengan beramal semua perintah Allah, dengan meninggalkan segala dosa. Itulah nilai calon ataupun ciri-ciri ahli syurga di dunia. Dia bukan memiliki harta yang banyak, bukan memiliki rumah yang besar, tapi mulutnya sentiasa berzikir pada Allah. Hatinya sentiasa bersyukur kepada Allah. Anggota badannya sentiasa mentaati perintah Allah. Inilah ciri-ciri ahli syurga di dunia yang bakal menempati tempat syurga di akhirat besok. Okey. Jadi ayat hari ini Allah bagi tahu, bila Allah mengutuskan rasul untuk berdakwah, maka ditentang. Tidak ada rasul pun melainkan semua ditentang oleh kaumnya. Tidak ada seorang rasul pun melainkan semua kaumnya akan menuduh rasul dan nabi itu adalah gila, tukang sihir. Maka Allah nak hiburkan hati nabi yang buat benda yang baik, dan bukan untuk dirinya, untuk orang lain,
tapi akhirnya Nabi dapat apa? Bukan dapat tempat yang terbaik, bukan dapat anugerah, bukan dapat pujian, tapi Nabi dapat celaan, Nabi disakiti, Nabi dihalau, Nabi dibaling batu. Maka ayat seterusnya nak menghiburkan hati Nabi dan orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita tadabbur. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika, seperti zalika, seperti demikian itulah, arsalnaka, kami telah seperti demikian itulah kami telah utuskan fi ummatin, pada setiap umat, setiap umat manusia. Jadi Allah kata, demikian itulah kami telah utuskan engkau, iaitu Muhammad, kepada satu umat manusia. Qad khalat, sesungguhnya telah khalat, apa dia? Telah berlalu. Khalat ni mana dia? Mada, telah berlalu. Min qabliha, dari sebelumnya. Sebelumnya, ni balik pada apa? Telah berlalu dari sebelumnya, iaitu sebelum umat Nabi Muhammad. Telah berlalu sebelum umat Nabi Muhammad, apa dia? Umamun. Umat manusia. Jadi kalau satu, ummatun. Kalau jamak, plural, umamun. Dalam satu ayat aja ada perkataan mufrad, satu, ummatun. Yang kedua ada perkataan plural, iaitu jamak, umamun. Okey. Jadi apa Allah nak beritahu ni? Begitulah kami utuskan engkau kepada satu umat yang sebelum umat engkau ni kami juga telah utuskan rasul-rasul yang lain. Okey, apa pengajaran di situ? Apa yang Allah nak beritahu Nabi? Sebelum kamu diutuskan kepada umat kamu ni Muhammad, kami dah telah utuskan ramai para rasul kepada umat-umat yang banyak. Apa message? Itu beza dia tadabbur dengan tafsir. Tafsir kita dah faham setiap makna perkataan dan makna ayat secara umum. Kita dah faham. Tapi tadabbur kita faham lebih daripada itu, iaitu apa pengajarannya, apa message ataupun makna yang tersirat. Itu tadabbur. Jadi Allah sebenarnya bukan nak begitu Nabi. Kami dah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat terdahulu sebelum engkau. Dah ramai kami utuskan. Bukan itu yang Allah nak beritahu. Kadang-kadang benda tu Nabi dah tahu. Tapi ada sesuatu yang Allah nak beritahu Nabi. Apa dia? Ini tengok, sebab itulah Quran ni dia panggil apa? Kitab tarbiyah. Dia mendidik jiwa kita. Bila tu? Bila kita dalam kesedihan, kita ada masalah, bila baca Quran, syifaun. Oh, betul lah. Kenapa aku nak sedih? Prepare apa? Prepare apa tu? Apa yang boleh menjadikan Nabi sentiasa bersedia? Jadi? Jadi apa faedah untuk Nabi? Bila diceritakan umat dahulu pun dah dihantar Rasul dan umat dahulu pun menentang juga Rasul mereka,
dan kesudahannya umat dahulu dibinasakan. Jadi apa faedah untuk Nabi cerita ni? Ha? Supaya Nabi okey, kita ni kalau kita buat kerja dakwah, orang maki kita kan. Kita pun sedih. Tiba-tiba ada orang datang beritahu, sebelum kamu berdakwah ni, orang dah datang dakwah kat sini dan pendakwah tu kena baling batu. Kamu alhamdulillah tak di baling batu, cuma dimaki je. Kita bila dengar cerita dulu tu, kita rasa apa? Tenang. Oh, benda ni rupa-rupanya dah ada. Aku bukan orang baru. Bukan aku orang pertama buat kerja ni. Bukan aku orang pertama dimaki. Bahkan orang dulu lagi teruk. Jadi bila kita dengar orang dulu lagi teruk, kita rasa bebanan kita rasa ringan je. Oh, psikologi. Inilah panggil syifa. Setiap ayat ada syifa. Jadi kadang-kadang kita, contohlah kita pergi hospital kan. Doktor kata kamu ada kencing manis. Wali'azubillah, minta dijauhkan. Kemudian kena potong jari kan. Kita dah rasa takut, risau kan. Kemudian kita tengok bila keluar je, tengok ada orang kena potong kaki. Bila kita tengok dia kena potong kaki, kita baru nak potong jari, kita rasa apa? Oh lega, ya Allah, mujur aku tak kena potong kaki. Bila tengok yang lebih teruk, menghiburkan hati kita. Boleh? Jadi Nabi rasa, yalah, Nabi buat kerja Allah, bukan kerja dia. Lepas tu tak dapat apa-apa, bahkan kena maki. Nabi sedikit sebanyak ada rasa sedih. Sedikit sebanyak ada rasa tertekan. Maka Allah nak hiburkan Nabi, iaitu yang kamu buat kerja ni bukan benda baru. Bukan kamu orang pertama. Bukan kamu seorang-seorang. Berapa ramai dah para Nabi dahulu buat kerja, sama je. Bahkan ada yang kena gergaji. Ada yang kena bunuh. Jadi bila Nabi terima tu, Nabi lagi termotivasi untuk berdakwah. Nabi tak akan putus asa. Nabi tak akan kecewa dengan umatnya yang menolak. Okey. Benda-benda ni berapa ramai yang baca Quran, tapi berapa banyak termotivasi untuk terus berdakwah. Kan? Tak ada. Kadang-kadang 10 tahun dia kata saya tak boleh berdakwah, tak pandai. Jadi ayat ni tak akan menghibur dia lah. Saya tak boleh berdakwah Ustaz, saya bukan mengaji bahasa Arab. Saya bukan mengaji Azhar. Ya Allah, jadi ayat mana yang menghiburkan kamu? Sebab kamu akan terhibur dengan Quran bila kamu ikut perintah Al-Quran. Bila ikut ada ujian. Bila ujian, Quran juga menghiburkan. Tapi kalau kamu sekadar baca dan tak ikut, kamu tak akan terhibur dengan Al-Quran. Sebab kamu tak ada ujian apa-apa pun. Okey. Kemudian litatlu, untuk apa? Kami utuskan engkau. Litatlu, untuk kamu membaca. Membaca tatlu ni daripada tala. Tala yatlu. Masdar dia, kata terbit dia, tilawah. Dia antara tala, yatlu, tilawah. Yang biasa kita dengar tilawah kan. Jadi apa makna tilawah? Tilawah Al-Quran. Baca kan? Tilawah makna dia membaca. Tapi sebenarnya asal makna tilawah apa dia? Asal makna tala, yatlu. Saya pernah sebut dulu. Asal makna tala yatlu dalam Al-Quran. Wasyamsi wadwaha. Apa dah? Wasyam wadduhaha. Kemudian wal qamari iza talaha. Ada tak? Surah apa ni? Surah Asy-Syams. Wasyam demi matahari, wadduhaha dan waktu duha. Kemudian wal qamari demi bulan, iza apabila talaha. Inilah makna talaha. Jadi asal dia bukan makna baca. Kalau kita terjemah baca, apa makna? Dan demi bulan apabila bacanya.
Salah. Jadi apa makna tala di sini? Mengiringi ataupun mengikuti. Demi matahari dan waktu duha, dan demi bulan apabila bulan mengikuti matahari. Hilang matahari, bulan pun follow. Jadi tala ni sebenarnya makna apa? Ikut. Jadi tilawah ni sebenarnya makna dia apa? Baca dan ikut. Baru tepat. Baca dan ikut. Kalau baca saja, bukan. Okey, jadi Allah kata, kami utuskan engkau kepada satu umat sebagaimana kami utuskan rasul-rasul sebelum ni kepada umat-umat yang lain. Apa tugas Nabi? Tugas utama Nabi apa? Untuk engkau membaca ke atas mereka. Ke atas mereka. Baca apa ni? Allazi yang auhayna. Kami telah wahyukan. Ilaika kepada engkau. Okey. Kenapa? Apa kalau kita nak tadabbur pula bahagian kedua, ini bahagian pertama kan? Jadi bahagian pertama ni hiburan kepada Nabi. Kamu bukan buat benda bid'ah. Bahkan dah ramai rasul sebelum ni dan mereka didustai oleh umat-umat mereka. Jadi sabarlah. Bukan benda baru, benda biasa. Kemudian bahagian kedua, peranan. Allah nak beritahu peranan rasul apa dah? Baca apa? Baca kepada umat itu yang kami wahyukan kepada engkau. Apa pengajarannya apa? Tengok Allah kata engkau, tugas engkau baca. Baca apa? Yang kami wahyukan. Maksudnya apa? Tugas kamu bukan mereka-reka. Tugas kamu bukan bermimpi. Tugas kamu bukan berfikir pakai otak kamu. Tugas kamu hanya baca wahyu yang kami wahyukan. Nabi tak masuk campur langsung pasal Al-Quran. Jadi pengajar rutin kita, bila kita nak berdakwah, gunakan sumber yang asal iaitu Al-Quran. Jangan guna idea kita, jangan guna nafsu kita. Jangan guna pendapat orang tu, pendapat orang ni. Sebab sehebat Nabi pun Allah tak benarkan guna nafsu dia. Baca yang kami wahyu pada engkau. Sebab tu hikmah Allah jadikan Nabi buta huruf kan? Supaya apa? Supaya dalam hati Nabi kosong daripada maklumat luar. Nabi tak dapat maklumat sebab tak boleh membaca. Allah sengaja jadikan. Supaya Nabi hanya terima wahyu saja 100%. Okey. Jadi kalau kita nak berdakwah, mengajak orang kepada Allah, jangan cakap kosong. Jangan cakap pendapat saya, jangan pendapat guru. Apatah lagi nak beramal. Berapa banyak sekarang kita beramal, ini amalan daripada guru saya. Siapa kamu? Nabi pun tak cakap ini amalan saya. Yang Nabi beramal semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah kata Nabi tak pernah bercakap melainkan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Bahkan ada seorang sahabat ditulis semua yang Nabi cakap. Lalu ditegur oleh orang kafir musyrikin. Orang musyrikin kata, kenapa kamu tulis semua yang Nabi cakap? Sebab Nabi itu manusia, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia ikut nafsu. Jadi kenapa tulis semua? Jadi sahabat ni rasa ragu-ragu. Betul juga. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku tulis semua yang kamu cakap, yang kamu buatkan. Semua. Ketika kamu marah pun aku tulis. Tapi ada seorang kafir ni musyrik, dia kata, kenapa aku tulis semua daripada engkau? Sedangkan engkau ni manusia biasa. Kadang-kadang engkau marah, kadang-kadang terikut nafsu. Maka Nabi cakap, Nabi kata, dengar sini baik-baik. Demi Tuhan, demi diriku yang di tangan Tuhan, demi nyawaku yang di tangan Tuhan, tidak ada satu pun yang keluar daripada mulut aku,
Melainkan semua adalah wahyu daripada Allah. Walaupun ketika aku marah. Tulis. Jadi kenapa kita tak nak terima apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, yang semuanya wahyu, tiba-tiba kita ambil yang guru kita, yang bukan wahyu dan mungkin salah. Saya pun pelik lah macam mana otak kita boleh berfikir macam tu. Kita tolak yang suci bersih, yang 100% betul, dan kita ambil benda yang tak pasti, yang ragu-ragu. Macam contoh ini ada daging halal. Ada daging halal 100%. Kita yakin yang ni waswah. Tapi kita ambil yang waswah. Mana kita ada masalah. Kita ada masalah dari segi akidah, cinta Allah dan cinta Rasul. Kita ada keraguan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jelas ha? Jadi tugas Nabi bukan mereka-reka, bukan bermimpi ya. Melainkan semua adalah yang kami wahyu pada engkau. Satu. Wahyu pula apa yang Nabi sampaikan. Macam mana cara Nabi sampaikan? Allah kata supaya engkau baca. Dan bila baca, makna dia apa? Baca dan ikut. Dan Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Cuba tengok. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'asa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim tak nak tulis kat sini. Yatlu alaihim ayatihi. Kemudian wa yuzakkihim. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah kan. Kemudian wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Okey, cuba tengok metod berdakwah. Sebenarnya metod berdakwah ni terpakai untuk semua. Metod untuk kita belajar agama, metod untuk kita hidup di atas muka bumi, semua terpakai. Okey, Allah kata apa? Huwallazi. Cuba terjemah. Huwallazi, dialah yang ba'asa, mengutuskan fil ummiyin, di kalangan umat-umat yang buta huruf. Orang Mekah ni banyak buta huruf, bukan Nabi saja. Kemudian Allah utuskan apa? Seorang Rasul. Dan Rasul tu minhum, daripada kalangan mereka. Apa tugas Rasul ni? Satu, yatlu, sama. Baca ke atas mereka ayat Allah. Jangan baca ayat kita. Jangan baca ayat manusia. Baca ayat Allah. Jelas, clear. Kadang-kadang sakit hati ustaz-ustaz ni penceramah. Bila berceramah, bila cerita beragama, dia cerita yang guru dia. Dia cerita apa yang dalam buku dia. Tapi berapa ramai yang tak faham Quran, dia tak ceritakan. Yang kedua, apa tujuan Quran dibacakan? Wa yuzakkihim, untuk bersihkan mereka. Bersih apa ni? Bersih apa ni? Bersih hati. Apa penyakit hati yang paling besar? Syirik, kufur, cinta dunia, sombong, dengki, kan? Jadi fungsi Al-Quran yang paling utama bukan untuk dihafal. Langsung tak sebut. Tugas kamu menghafal. Tugas kamu mengkhatam. Tugas kamu betulkan tajwid. Bukan makna benda itu salah. Bukan makna benda itu salah. Tapi tujuan utama Quran diturunkan supaya bersihkan hati daripada penyakit syirik, riak, dengki, dendam,
sombong, bangga diri, rasa dia lebih baik pada orang. Dan caranya apa? Cara nak bersihkan diri, wa yu'allim. Engkau, Rasul ni mengajar kitab dan al-hikmah. Mana mesti ada proses? Yu'allim ni mana? Ta'lim. Satu, tilawah. Yang kedua, proses. Proses tujuan Al-Quran diturunkan. Apa dah? Satu, tilawah. Yang kedua, apa dah? Ta'lim. Daripada dua ni, tujuannya apa? Tazkiyah. Ini proses tujuan Al-Quran diturunkan. Iaitu untuk dibaca, yang kedua untuk diajar. Ajar apa ni? Ni, isi-isi kandungan Al-Quran, apa perintah Allah yang wajib kita taat, apa larangan Allah yang wajib kita tinggalkan, apa penyakit-penyakit hati yang wajib kita hindarkan. Dan bila kita berlaku dua ni, berlakulah tujuan Al-Quran diturunkan, iaitu tazkiyah, membersihkan jiwa. Tazkiyatu an-nafsi. Tak, tazkiyah pembersihan. Hasil daripada dua ni, kalau betul cara dia, hasilnya jiwa akan jadi bersih. Tazkiyah pembersihan. Daripada zakat. Zakat ni nak bersihkan hati daripada penyakit kedekut dan sebagainya. Sebab itulah lepas tu Allah kata apa? Wa in kanu, sesungguhnya mereka-mereka ni, orang-orang musyrikin Mekah, min qablu, sebelum turun Al-Quran, sebelum diutuskan Rasul, apa sifat mereka? Lafi dalalin, sesat yang, sesat tu apa maksud dia? Ialah sesat apa? Hati. Sebab itulah Quran ni nak bersihkan ini. Tazkiyatun nafsi ni, sebenarnya nak bersihkan kesesatan ni. Ni. Nak bersihkan kesesatan. Jadi jelas, sekarang dah macam terpesong. Quran diturunkan seolah untuk apa? Untuk apa? Tilawah. Lepas tilawah, ni macam ni. Sekarang kita pesongkan tujuan Quran diturunkan. Tujuannya untuk apa? Satu, tilawah. Paling-paling tinggi, khatam. Paling-paling tinggi, hafal. Lagi apa dia? Pahala. Ajrun. Lepas tu, stop. Dah terpesong tak? Terpesong lah. Sebab itulah bilangan Quran di zaman Nabi tak ada pun yang bercetak. Dan bilangan sahabat tak seramai orang sekarang yang ada Quran dan yang hafal Quran. Tapi yang mana lebih bersih jiwanya? Sahabat. Kenapa? Walaupun Quran bercetak tak ada, digital lagi tak ada, dan orang yang mendengar Al-Quran pun tak ramai, 100,000 je, tapi jiwa dia bersih. Sebab caranya betul. Dia baca, dia belajar satu-satu. Abdullah bin Mas'ud berkata, bila turun 10 ayat, Nabi kumpul kami semua, Nabi ajar tilawah, baca dengan betul, kemudian Nabi ajar satu-satu perintah Allah, larangan Allah, dan kami tinggal semua sekali. Barulah Nabi ajar ayat-ayat yang lain. Jadi akhirnya, ummah yang jahat, dalalim mubin, jadi ummah yang tazkiyatun nafsi. Manusia yang cinta akhirat. Jadilah Abu Sufyan yang jahat, dalalim mubin, jadi Abu Sufyan yang tazkiyatun nafsi. Jadi sahabat Nabi. Sebab proses itu betul. Tapi sekarang berapa ramai yang tilawah, berapa ramai yang khatam, berapa ramai yang hafal, tak tahu dah berapa banyak pahala, tapi hati tetap kotor. Hati tetap pentingkan diri. Hati tetap cintakan dunia. Nak buat apa-apa, diri dia keluarga. Tak fikirkan masalah orang, apatah lagi golongan mustad'afin, golongan miskin. Sebab proses ni salah. Proses ni salah. Ini proses yang salah ni.
Bukan salah khatam, bukan salah hafaz. Tapi salah tujuan. Kalau kita dah buat tujuan ni, kita nak hafal, silakan. Kita nak khatam, silakan. Kita nak apa lagi? Nak dapat pahala, silakan. Macam mana hati kita kotor, tapi baca Quran tujuan nak dapat pahala? Mana mungkin? Dan sebab itulah saya ulang berkali-kali, termasuklah bila kita kadang-kadang kita berdakwahkan, kita bawa barang, kita bawa duit. Tak salah, bagus, bantu orang miskin. Tapi kita lupa tugas utama Nabi bawa Al-Quran. Tugas utama pendakwah bawa hidayah Allah, bawa ilmu Allah. Yang tu yang ramai tak buat. Cari orang miskin, bagi duit. Cari orang miskin, bagi makan. Cari orang miskin, baiki akad yang bocor. Tapi sepatah yang lebih mahal daripada itu pun dia tak bagi. Iaitu, tatlu alaihim ayatina. Jadi insyaAllah, kita akan gerakkan NGO kita ni, Pertubuhan Ghulamud Dakwah, supaya anggota kita, pelajar kita menjadi pewaris Nabi. Iaitu, bila jumpa orang, ajarlah Al-Quran. Baca dengan betul, kemudian ajar mereka taklim, supaya hatinya bersih. Bila hatinya bersih, dia juga akan jadi pendakwah. Tapi kalau setakat betulkan tajwid, setakat khatam, dia tak akan mengubah apa-apa. Percayalah. Bahkan kadang-kadang menimbulkan masalah. Berapa ramai yang baca Quran, berapa ramai yang hafal Quran, berapa ramai yang khatam, tapi akhlaknya sangat-sangat buruk. Bukan semua, tapi kita tak nampak hasil ni, tazkiyatun nafsi. Kita tak nampak Quran yang dibaca menghilangkan dalalim mubin. Kan? Okey. Kemudian, akhirnya, wahum yakfuruna. Dan mereka yakfuruna. Mereka kufur. Mereka tetap kufur. Bir-Rahman dengan Ar-Rahman. Okey, apa makna Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahman? Mana Allah yang maha penyayang. Kenapa soalan tadabbur? Ini tadabbur. Kenapa Allah kata mereka kufur dengan Ar-Rahman? Allah boleh je buat ayat. Yakfuruna billahi. Kan? Ar-Rahman ialah Allah. Allah ialah Ar-Rahman. Jadi, kenapa Allah tak guna perkataan Allah? Kenapa guna perkataan Ar-Rahman? Dalam banyak-banyak sifat Allah, yang Allah pilih ialah Ar-Rahman. Allah tak kata wa yakfuruna bil jabbar, wa yakfuruna bil ghafur. Itu tadabbur. Kenapa? Sebab nak bagi tahu manusia yang kamu kufur ni takut ada seorang yang berjaya. Walaupun kamu ikan aku tetap akan bagi rezeki. Jadi apa yang peluang untuk Allah sentiasa buka. Tapi perkataan kufur dengan Rahman ni, ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu, iaitu logiknya. Okey, sebelum tu saya nak tanya, apa bentuk rahmat Allah kepada manusia? Apa bentuk rahmat Allah kepada manusia? Allah bagi sihat. Pertama Allah cipta kita lah, kita tak minta pun kan. Allah cipta kita, Allah bagi sihat, Allah bagi anak isteri, Allah bagi makan sedap, Allah bagi duit banyak kan. Macam-macam. Allah bagi kita jauh daripada penyakit. Dan rahmat Allah yang paling besar? Sebab tu Rahman ni disebut selepas apa ni? Wahyu. Rahmat Allah yang paling besar, wahyu. Kan? Supaya engkau baca wahyu yang kami beri pada engkau, tapi mereka tetap kufur dengan Ar-Rahman. Sebab tu dalam surah apa ni? Surah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ayat pertama. Yang kedua? Allamal Quran. Kemudian? Khalaqal. Wa'allamahu al-bayan.
Surah ni bermula dengan sifat Allah iaitu penyayang. Dan dalam surah Ar-Rahman banyak kita jumpa ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma, dengan nikmat Tuhan kamu yang mana satu yang kamu dusta. Banyak Allah sebut nikmat Allah dalam surah Ar-Rahman, matahari, pokok, tumbuhan, bintang dan sebagainya. Tapi dalam banyak-banyak nikmat, yang pertama Allah sebut apa dia? Quran. Ar-Rahman, Allah sangat penyayang. Apa bukti Allah sangat penyayang? Allah mengajar Al-Quran. Kalau Allah bagi segala nikmat tapi satu benda Allah tak bagi, Quran, makna sia-sia hidup. Boleh faham? Kalau Allah bagi semua nikmat, satu benda je Allah tak bagi, Quran, sia-sia hidup kita. Sebab apa? Hanya Quran saja yang menjadikan manusia manusia. Hanya Quran saja yang memandu manusia ke surga. Jadi sayangnya Allah pada manusia, Allah turunkan wahyu dan Allah utuskan Rasul. Tiba-tiba dengan nikmat yang begitu besar, begitu hebat, mereka tetap kufur. Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu orang musyrikin ni terlalu apa? Beza tak? Kita engkar perintah orang yang buat baik sikit-sikit pada kita dengan kita perintah orang yang daripada A sampai Z bantu kita. Dia besarkan kita, dia bagi makan, bagi tempat tinggal, bagi kerja lagi, bagi isteri, bagi pembantu rumah, bagi tukang kebun, semua dia bagi. Tiba-tiba kita lawan dia. Beza tak dengan yang kita lawan yang sikit je bagi nikmat? Yang mana menunjukkan kita ni memang teruk. Mana Allah nak gambarkan. Beza kalau Allah kata kufur dengan Allah dengan kufur dengan Ar-Rahman. Sangat berbeza. Allah nak gambar orang ni memang teruk. Kalau kamu nak kufur dengan Allah Al-Jabbar, nampak macam okey sikit kan? Kalau kamu nak kufur dengan Fir'aun, okeylah. Ini nak kufur dengan Allah yang cipta kamu, bagi Quran, utus Rasul lagi, bagi kamu sihat. Memang kamu dah melampau. Memang kamu tak bersyukur. Okey? Kemudian Allah kata apa? Qul. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah ni, Ar-Rahman ni. Dialah Rabbi. Rabbi apa makna? Penciptaku. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan tidak ada Tuhan yang kena tambah ni. Ilah ni makna apa? Beza kalau Rabbi, Tuhan yang mencipta. Kalau ilah, Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Kemudian alaihi, hanya ke atasnya aku bertawakal, berserah. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya. Matab apa dah? Aku kembali ataupun aku bertaubat. Matab daripada taba yatubu, taubat. Taubat tu sebenarnya makna kembali. Okey. Jadi apa? Last kali Allah perintah pada Nabi apa? Qul, beritahulah. Beritahu siapa? Orang musyrikin yang kufur dengan Ar-Rahman. Kalau kamu nak kufur silakan. Tapi aku tetap mengakui Tuhan Ar-Rahman ni dialah pencipta aku. Jadi Rahman Allah ni bukan setakat turunkan Al-Quran, bukan setakat utuskan Rasul. Tapi daripada awal lagi dia Rahman, iaitu dia cipta aku. Walaupun aku tak minta. Untuk apa? Untuk masukkan aku ke syurga. Maka sebab dia cipta akulah, maka tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan dia sahaja. Kalau kita belajar ni, dia ada tauhid uluhiyah dan satu lagi tauhid rububiyah kan. Satu tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Apa beza? Boleh beza tak?
Rububiyah makna dia daripada Rabb, iaitu tauhid yang mengakui Tuhan pencipta. Tuhan cipta langit, Tuhan cipta bumi, Tuhan cipta manusia, Tuhan turunkan hujan, Tuhan bagi rezeki. Kita mengakui, itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah ialah tauhid yang kita hanya sembah Tuhan yang mencipta. Okey? Jadi dalam ayat ini ada tak tauhid rububiyah? Qul huwa rabbi la ilaha illallah. Kat mana? Rabbi. Ada tak tauhid uluhiyah? Ilah. Inilah yang sepatutnya. Bila kita akui Tuhan sebagai pencipta, sepatutnya pengakuan itu membawa kepada pengakuan kita, Allah tu mencipta kita, Allah cipta segala-gala. Sepatut pengakuan tu membawa kepada taat pada dia. Sebab dah dia hebat, sembahlah. Tapi orang musyrikin Mekah, dia mengaku tak Tuhan mencipta langit? Tapi akhirnya dia tak sembah, kan? Makna apa tu? Kufur memanglah. Betul lah lawan Tuhan. Makna apa tu? Bodoh. Mulut mengaku tapi tindakan tak. Ayah ni memang baiklah. Ayah saya sorang-sorangnya kat dunia. Tiba-tiba ayah kata pergi tidur, tak nak. Mulut mengakui itu ayah tapi tak dengar cakap. Makna pengakuan tu adalah sama ada berpura-pura, munafik ataupun pengakuan orang yang bodoh. Kalau betul kamu mengaku Allah mencipta, sembahlah. Boleh? Sebab tu susunnya Allah kata, cakaplah kepada orang musyrikin. Kenapa aku nak sembah dia? Sebab dia Rabbi. Logik tak? Logik. Apatah lagi Rabbi aku bersifat Rahman. Yang kamu sembah pula apa dia? Berhala. Ada tak sifat Rabb? Tak ada. Bila tak ada Rabb, tak ada la ilah. Kan? Sembah mesti ada kelayakan. Bila tidak Tuhan dan tidak mencipta, mungkin tak ada sifat Rahman. Lagi tak ada. Tiba-tiba kamu sembah yang tu. Dan kamu kufur kepada mana otak kamu dah. Sebab tu Allah kata orang yang ingkar ni adalah orang yang bodoh. Kan? Bukan saya cakap. Allah yang cakap. Ayat apa tu? Allah kata siapa yang tolak perintah Allah sebenarnya adalah orang yang bodoh. Ayat apa? Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Surah apa ni? Surah apa ke? Juzuk apa ke? Baqarah. Juzuk kedua. Sebelah kanan ke sebelah kiri? Jawapan selamat ialah kalau tak kiri kanan. Okey, Allah kata akan berkata sufaha. Sufaha ni jamak plural. Kalau satu as-safih. As-safih makna bodoh. Akan berkata orang-orang yang bodoh, Allah yang gelap bukan saya. Minan nas daripada manusia. Apa dah? Ma walla'an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Bila Allah tukar Baitul Maqdis daripada Kaabah, kiblat orang Islam, Allah tukar Baitul Maqdis ke Kaabah. Apa kata orang Yahudi? Kenapa tukar kiblat ni? Sebab orang Yahudi fanatik kepada Palestin, Baitul Maqdis. Jadi bila Allah tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, orang musyrikin, orang Yahudi tolak. Bila orang Yahudi tolak, Allah kata apa? Sufaha. Kenapa Allah panggil bodoh? Kenapa? Sebab yang mengubah tu siapa? Rabb, pencipta kamu. Sebab tu lepas ni Allah kata apa? Kul lillahil masyriqi wal maghrib. Wahai Muhammad, bagi tahu pada orang bodoh ni, milik Allah timur dan barat. Bukan Mekah aja, bukan Palestin je. Timur dan barat semua milik Allah. Makna apa? Sikut suka Allah nak tukar ke mana? Sebab semua milik dia. Boleh? Boleh faham? Macam pembantu rumah lah. Pembantu rumah kita masuk rumah kita kan. Tiba-tiba dia kata, bos, ni pasu bunga ni sepatut tak kat sini ni. Dapur ni kena susun macam ni. Dia arah kita. Bodoh tak pembantu tu? Sebab apa bodoh?
Okey. Kemudian, ini semua akidah ni, akidah. Jadi kalau kita nak belajar akidah, pandangan saya, kalau nak belajar akidah, tak payah belajar akidah daripada buku mana-mana. Salah ke apa ke, sebenarnya tak payah. Sebab apa? Semua buku akidah diambil daripada Al-Quran. Satu. Yang kedua, bagaimana sahabat-sahabat mantap akidahnya sampai diuji, diseksa, mereka tak goyang. Mereka belajar akidah daripada kitab mana? Quran. Bila diseksakan, tengah panah letak batu, ahad-ahad. Dari mana akidah begitu mantap? Quran. Sumayyah kan, sampai diseksa sampai mati. Tapi tak mengubah akidah. Dari mana dia belajar? Quran. Walaupun Quran belum lengkap. Ammar bin Yasir kan, diseksa. Semua akidah mantap sebab belajar akidah daripada Quran. Tak ada buku akidah selain daripada Al-Quran. Tapi sekarang buku akidah macam-macam. Tapi goyah. Solat lambat. Bila ada ujian, merajuk, marah, mengamuk. Tak redha dengan takdir Allah. Tapi belajar buku akidah, 4 buku akidah. Boleh faham? Jadi kalau tanya saya, buku akidah apa yang paling sesuai untuk diajar kepada anak? Saya jawab satu je, Quran. Ini akidah ni. Kalau dia pencipta kita, sembah dia. Jangan sembah nafsu, jangan sembah yang lain. Okey. Yang kedua, akidah yang kedua apa dia? Wa alaihi tawakkaltu. Akidah. Bila dia yang mencipta, hebat tak dia? Bila hebat, hanya serah pada. Sekarang banyak kita belajar akidah, kadang-kadang daripada sekolah rendah. Tapi berserah kepada orang, berserah pada suami, berserah pada bos, berserah pada syarikat, berserah pada telefon. Betul tak? Tak ada telefon, kelang kabut. Duit kurang, kelang kabut. Kata belajar akidah. Boleh? Kereta rusak dah risau. Kemudian, akidah yang ketiga apa? Ingat, hanya kepada engkau, hanya kepada dia. Jadi gedebel macam mana pun, hebat macam mana, mati, masuk kubur, jumpa Allah. Nak ke mana kamu? Boleh tak bila jumpa Allah, cabut lari, keluar daripada kubur? Itu akidah. Jadi bila kita yakin akidah berserah hanya pada Allah, dan kembali pada Allah, kita tak akan lawan Tuhan. Orang yang lawan Tuhan, dalam keadaan dia pasti kembali pada Allah, orang yang bodoh. Boleh? Jadi berapa akidah kat sini? Tuhan sebagai pencipta, mana dia hebat. Yang kedua, bila hebat, kena sembah. Bila dia hebat dan disembah, berserah hanya kepadanya. Dan bila berserah padanya, yakinlah satu hari kita akan kembali kepadanya, bersiaplah. Bersiap dengan apa? Amalan soleh. Okey, ayat yang seterusnya panjang. Saya ingat nak habiskan 2 ayat ni. Sebab tu saya tulis semua. Tapi tak habis. Tak apalah, kita sambung akan datang. Boleh tak kita pilih-pilih ayat dalam satu surah? Dalam satu surah itu, contohnya 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir. Dan kita baca dalam rakaat pertama dan kedua. Dan ayat sifat, apa tu? Sifat 2 orang beriman, ayat syurga dan hafal untuk kita baca dalam solat. Nak baca semua surah tak mampu, susah ingat. Tak, maksud nak baca dalam solat ke? Okey, jawapannya macam ni. Semua ayat Quran baik tak? Jawapannya baik. Semua ayat Quran sifat tak? Ya. Semua ayat Quran rahmat tak? Ya. Semua ayat Quran huda tak? Ya. Jadi kalau semua ayat Quran ada kebaikan, kenapa kita nak pilih? Kenapa kita nak pilih? Dan kita buat alasan tak mampu nak baca semua, nak hafaz semua ataupun nak faham semua kan. Sebenarnya banyak benda yang kita buat dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, yang kadang-kadang lebih banyak yang kita buat dibanding dengan apa yang untuk Al-Quran. Saya bagi contoh analogikan. Kalau kita makan, ada 5 jenis lauk kan? Kita buat syarat tak? Kalau ada 5 jenis lauk, semua lauk tu elok. Semua lauk tu sedap. Kita buat syarat tak pada diri kita? Boleh tak aku nak pilih lauk tertentu je? Lauk lain tak boleh. Sebab aku tak mampu nak makan semua. Tak ada kan? Kita akan terus
buat kesimpulan, oh ni semua aku kena kecap ni. Sebab apa? Semua sedap. Subhanallah, sebenarnya ayat Quran jauh lebih sedap daripada lauk tu. Jadi kenapa kita nak buat pilihan? Dan kenapa kita buat alasan tak mampu sedangkan semuanya baik? Subhanallah, Nabi dan para sahabat hanya ambil masa 23 tahun sahaja. 23 tahun sahaja untuk memahami semua, bukan pilih-pilih ayat, bukan pilih-pilih surah. Hanya 23 tahun. Mereka gunakan masa 23 tahun untuk faham semua ayat dan untuk beramal semua ayat dan untuk mereka sampaikan semua ayat. Hanya 23 tahun. Kita hidup berapa tahun? Kita hidup berapa tahun? Bukan 23 tahun. Kita umur dah 60 kan. Ada mungkin dah 65. Ya Allah, 2 kali ganda dengan masa yang Allah bagi pada Nabi dan para sahabat. Kenapa kita masih beralasan? Tak sempat lah macam-macam. Subhanallah. Minta maaf saya nak bagi tahu. Ini bukan pada yang bertanya sajalah, kepada semua. Kita kalau dengar Al-Quran, kita banyak berkira. Tak sempat lah, tak ada masa lah. Tapi kalau bab dunia, kita akan cari masa. Walaupun kena bayar beribu-ribu. Kadang-kadang kita nak melancong, berjalan kan. Kosnya 10,000. Tapi kita cari masa. Supaya kita boleh bercuti. Dan bila tak ada duit, kita cari duit. 2 minggu bercuti. Tiba-tiba untuk Al-Quran, kadang-kadang setengah jam pun kita dah rasa banyak. Subhanallah. Subhanallah. Saya nak nasihatkan diri saya daripada semua. Hiduplah untuk Al-Quran. Supaya kamu akan bahagia selama-lamanya. Hiduplah untuk Al-Quran. Bagilah masa lebih untuk Al-Quran. Kata Syekh Saleh Fauzan, sepatutnya kita hidup dengan Quran ni, sepatutnya sebulan kita khatam sekali. Baca dan tadabbur lah. Mungkin kita tak mampu, okey, letaklah target. 3 bulan aku mesti baca dan tadabbur sekali. Makna biar sebelum ni kita khatam baca saja. Tak faham apa-apa dan tak ada perasaan pun. Tak mengubah apa-apa pun. Setakat syok sendiri dapat banyak pahala. Tapi sekarang kita ubah. Metodnya ialah kita baca, kita tadabbur 3 bulan, baca dan tadabbur, khatam sekali 3 bulan. Cuba buat. Kalau kita dah seronokkan, ya Allah, kita akan nak lagi banyak. Mungkin kita akan dapat 2 bulan sekali. Lagi dah seronok dengan Quran, lagi kita akan bagi masa sampai nak buat benda-benda yang lara, benda yang remeh-temeh. Kita rasa, ya Allah, kenapa aku nak tukar benda remeh dengan benda yang besar ni? Benda yang mendapat cinta Allah. Benda yang menjadikan aku lebih dekat dengan Allah. Yang menjadikan ibadat aku lebih khusyuk. Dan menjadikan jalan aku ke syurga lebih mudah. Kenapa aku tak boleh bagi masa lebih untuk ini? Dan kata Syekh Saleh Fauzan, kalau boleh khatam sebulan sekali, bagus. Kalau 10 kali satu hari, 10 hari sekali khatam, lagi bagus. Dan yang paling bagus, 7 hari seminggu khatam sekali. Tapi rasa kita tak mampu, tak apalah. Letaklah target. Kita pun umur 50, 60 kan. Kita tak lama dah hidup kat dunia ni. Banyak kita bagi masa untuk dunia, untuk kepuasan nafsu, untuk berseronokkan. Dan banyak kita abaikan Al-Quran. Banyak kita abaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagilah masa di hujung usia kita ni untuk Al-Quran. Bagi masa, jangan baca Quran ikut jadual. Pagi je, tengah hari tak baca, petang tak baca. Macam mana kamu letak benda yang penyelamat kamu di akhirat bermusim dan berjadual? Sepatut penyelamat ni kamu kena sentiasa bersamanya. 24 jam sepatut kena sentiasa pada Quran. Sebab Quran penyelamat kita dalam kubur. Quran penyelamat kita di akhirat. Macam mana kita bagi masa sekejap kepada penyelamat kita? Sedangkan untuk yang sementara, duit, dunia sementara, makan sementara, kita bagi masa tak bermusim. Setiap masa makan, setiap masa cari duit. Sedangkan semua tu bukan penyelamat kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan ustaz yang mengajar manusia baca surah Al-Kawthar supaya Allah hentikan permusuhan? Tak betul. Tak betul. Saya pun kesian lah. Dah lah tak faham surah Al-Kawthar. Surah-surah lain tak faham. Lepas tu salah guna pula. Allah sebut dalam Quran, kaedah berhenti permusuhan. Surah Fussilat. Bukan surah Al-Kawthar. Ya Allah, kesian. Kesian pun ada. Geram pun ada. Nak marah pun ada. Allah sebut dalam surah Fussilat,
bukan surah Al-Kautsar. Cara nak berhenti daripada permusuhan. Cara nak berhenti daripada permusuhan. Dengar. Allah cakap tak nak dengar. Dengar cakap ustaz. Akhirnya tak ke mana. Cuba tengok surah Fussilat. Apa Allah cakap? Cara nak berhenti permusuhan. Okey, ayat 34. Surah Fussilat, ayat 34. Ini saya nak bagi contoh orang kita dah terpesong. Bila tu? Terpesong bila mereka ambil ilmu Al-Quran daripada mulut orang, bukan daripada mulut Nabi. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Tengok Allah kata kebaikan itu tidak sama dengan kejahatan. Kebaikan tak sama dengan kejahatan. Sebab apa Allah cakap macam tu? Sebab ada yang bekerja nak buat jahat sampai melupakan kebaikan. Seolah dia anggap kejahatan tu sama dengan kebaikan ataupun kejahatan lebih baik daripada kebaikan. Sebab tu dia bagi masa untuk buat benda jahat lebih daripada masa nak buat kebaikan. Jadi Allah betulkan. Kejahatan tak mungkin sama dengan kebaikan. Bahkan kebaikan jauh lebih baik. Kemudian, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Dengar, Allah kata, ini Allah nak bagi kaedah. Bukan surah hafal ayat. Bukan surah amal surah. Tak, Allah bagi kaedah. Tolaklah kejahatan yang dengan cara yang lebih baik. Bukan tolak kejahatan dengan kejahatan. Maka hasilnya apa? Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka tiba-tiba sekiranya antara engkau dengan orang tu ada adawah, permusuhan. Kan tadi surah Al-Kautsar untuk menghilangkan permusuhan. Tapi tak ada kaitan. Permusuhan, cerita permusuhan dengan surah Al-Kautsar. Tak ada kaitan. Tapi yang Allah cerita, permusuhan nak selesai masalah, surah Fussilat. Iaitu, Allah kata apa? Tiba-tiba di antara kamu dengan dia ada permusuhan. Maka tiba-tiba dengan cara yang Allah tunjuk iaitu, bila dia buat jahat, balas kebaikan. Dia buat jahat, balas kebaikan. Allah kata apa? Faizal ladzi ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba yang bermusuh jadi kawan baik. Ya Allah. Siapa cakap ni? Allah. Allah yang cakap. Kalau kita tak percaya, rosak akidah. Dan terbukti dalam Quran, orang buat jahat pada Nabi, orang Mekah buat jahat pada Nabi, baling batu halau Nabi. Tapi bila Nabi buka kota Mekah, Nabi buat balas kebaikan. Nabi bebaskan mereka. Nabi langsung tak hukum. Nabi langsung tak tangkap. Nabi langsung tak azab mereka. Nabi kata, fa antumut tulaqa, kamu bebas. Akhirnya orang Mekah beriman. Hasilnya mereka menjadi sahabat Nabi. Nabi Yaqub alaihissalam, anak dia semua jahat kan? Anaknya semua jahat. Menipu bapa, walaupun bapa seorang Nabi, mengkhianati adik mereka, Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yaqub tetap balas kebaikan kepada anaknya. Nabi Yaqub tak marah, tak halau. Dan Nabi Yusuf pun bila ada kuasa, ada peluang nak balas, tiba-tiba adik-beradik dia yang buat jahat datang minta sedekah. Masa tu Nabi Yusuf 100% ada peluang nak balas. Tapi dia balas kejahatan adik-beradik dengan kebaikan. Akhirnya adik-beradik dia berubah jadi baik dan semua beriman. Ya Allah. Kenapa nak baca surah Al-Kautsar? Siapa suruh ni? Orang Arab, Aus dan Khazraj, bermusuh, bergaduh, berperang, berpuluh-puluh tahun. Tapi Nabi selesaikan. Bila Nabi pergi ke Madinah, selesai permusuhan Aus dan Khazraj. Selesai pergaduhan. Bahkan mereka berkasih sayang. Dengan apa? Adakah Nabi suruh mereka baca surah Al-Kautsar? Tak ada. Nabi ajar mereka Quran satu persatu. Nabi ajar mereka buat baik kepada musuh kita. Akhirnya semua berdamai, semua berkasih sayang. Kenapa tak nak terima cara Nabi ini? Kenapa dengar cakap ustaz? Okey dah. Sekarang ni ada banyak penjual-penjual yang membuat promosi yang boleh terpesong akidah mereka. Contoh, guna minyak ni anak jadi tenang. Walhal semua itu dengan izin Allah. Bagaimana kita hendak menegur tanpa
Tak, bagi tahulah. Abu Jahal, siapa ni? Umar lagi terpesong akidahnya. Dia bukan setakat sembah berhala, tapi dia nak bunuh Nabi, lagi terpesong akidahnya. Tapi Nabi bagi tak minyak apa-apa? Minyak dak ke, minyak masak ke? Supaya Umar berubah jadi baik. Ada bagi tak? Minyak gamak ke? Tak ada. Nabi baca Al-Quran pada Umar, maka Umar yang terpesong akidah beriman dan jadi manusia yang terbaik, calon ahli syurga. Begitu juga Abu Sufyan yang jahat, yang terpesong akidah. Nabi bagi minyak apa? Minyak gamat? Tak ada. Belajarlah Quran, belajar sirah Nabi. Supaya cara kita, bukan setakat matlamat kita betul, tapi cara kita pun betul. Kadang-kadang matlamat dah betul, tapi cara salah. Dia tak akan mengubah apa-apa. Kalaulah dengan minyak boleh membetulkan akidah, senang kerja Nabi. Nabi tak perlu berhijrah ke Madinah. Nabi buka kilang minyak aja. Kemudian bagi seorang botol pada orang musyrik Mekah. Semua berubah jadi orang beriman. Wallahu alam. Jadi tegur dia bawa cerita Nabi lah. Cara nak tegur dia bawa cerita Nabi. Kenapa Nabi tak bagi minyak gamat kepada Umar? Tu dia. Ayat ni merangkumi tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma' husna. Faham ni faham semua betul ke Ustaz? Apa ni? Apa maksud soalan? Ayat ni merangkumi tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma'u, as-sifat. Faham ni faham semua. Tak faham soalan? Zainab. Okey, dia tauhid ni, dia memang Nabi tak ajar pun, tapi ulama buat kesimpulan daripada Al-Quran. Jadi tauhid rububiyah ada dalam Quran, cuma tak disebut istilah tauhid uluhiyah. Tak disebut istilah tauhid rububiyah, tapi benda itu semua ada dalam Al-Quran. Macam ilmu tajwid lah. Ilmu tajwid tak terkenal pun zaman Nabi, tak ada istilah ilmu tajwid. Tapi ilmu tu ada tak? Ada. Ilmu fiqh ada tak dengan nama ilmu fiqh zaman Nabi? Tak ada. Subjek tafsir tak ada, tapi semua tu ada, kemudian diberi istilah, diberi nama. Jadi tauhid rububiyah, konten dia, isi dia ada dalam Quran, cuma nama belum ada zaman Nabi. Tauhid uluhiyah pun ada. Sama juga yang ketiga, tauhid al-asma'ul was-sifat. Betul. Dalam ayat yang kita belajar, tiga-tiga tauhid ada. Tauhid yang ketiga, asma' was-sifat, apa dia? Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman ialah tauhid al-asma' was-sifat. Wallahu a'lam. Situasi berbeza. Nabi SAW mulakan kelas baginda dari taska zaman sekarang, mula mengenal Al-Quran secara pencen. Bukan suasana berbeza, kita yang membezakan suasana tu. Kita nak balik macam cara Nabi boleh je. Jangan marah Ustaz, saya tak marah, geram. Merujuk kepada doa agung, kecintaan kepada Allah. Ya, bacalah doa tu kan. Allah maja'al Al-Quran Rabi'a qalbi. Jadi ya Allah, jadilah Quran sebagai penyejuk hatiku. Makna apa? Bila rasa ada masalah, cari Quran. Panas je, cari Quran. Jadi akhirnya Quran tu sentiasa bermain di bibir dan di hati kita. Penyejuk hati lah. Macam orang tu kekasih kita kan. Kekasih kita penyejuk hati. Takkanlah kita berhubung dengan dia pagi saja. Dia kekasih, buah hati kita. Kalau boleh nak berhubung 24 jam, itu makna buah hati. Jadi kalau Quran ada jadual, pagi je, tengah hari saya tak baca Ustaz. Saya dah baca pagi dah. Mana Quran belum menjadi buah jantung kamu. Quran saya baca malam je. Siang hari saya uruskan. Ya Allah, Quran belum menjadi buah hati kamu, penyejuk hati kamu. Kalau Quran penyejuk hati kamu, di mana saja kamu berada, bila-bila saja kamu berada, mulut kamu membaca Quran, fikiran kamu, hati kamu berfikir tentang maksudnya, dan anggota badan kamu beramal dengan perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam zaman Nabi, tiada aliran sufi, tarikat, mazhab dan aswaja. Tapi selepas Nabi wafat, wujudlah aliran-aliran tersebut. Kenapa boleh berlaku dan apa hikmah jika ada? Adakah semua aliran tersebut diterima oleh Allah dan
Tak, senang je kesimpulannya. Hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Dia, bila ujian ni banyak cabarannya, bila manusia semakin ramai, semakin banyak fahaman. Sebab itulah zaman Nabi Adam, fahaman satu je, tak ada fahaman sesat. Cuma akhlak anak dia terpesongkan. Akhlak, tapi akidah satu je. Sebab orang tak ramai. Bila zaman Nabi Nuh, ada mula berpecah. Satu sembah berhala, satu lagi beriman kepada Allah kan. Bila semakin ramai manusia, lagi banyak fahaman. Zaman Nabi semakin ramai. Kemudian zaman kita, manusia semakin ramai, lagi berpecah. Lagi berbagai-bagai fahaman. Dan Nabi dah bagi ramalan. Umatnya akan berpecah kepada 73. Jadi, kita tak boleh menghukum siapa yang selamat. Cuma Nabi bagi kaedah. Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk syurga illa man aba. Kecuali orang yang engkar kepada aku. Kaedah dia. Nama kumpulan, jemaah apa, tak penting. Tapi kaedahnya apa? Siapa yang engkar Nabi, tak selamat. Jadi sahabat bertanya, Man aba ya Rasulullah? Siapa yang derhaka pada engkau? Nabi kata, Man ata'ani? Siapa yang taat pada aku? Nabi tak kata taat pada aku dan sahabat. Taat pada aku, dakhalal jannah. Masuk syurga. Jadi asas masuk syurga taat pada Nabi. Tak boleh taat pada guru, taat pada syekh ke, taat pada wali, tak boleh. Kalau sahabat pun Nabi tak bagi keistimewaan, maka syekh, wali, guru lagi tak ada. Nabi kata siapa taat pada aku. Nabi tak kata taat pada aku dan sahabat. Okey, siapa taat pada aku, masuk syurga. Dan waman asani, siapa yang derhaka pada aku, maka faqad aba. Dialah orang yang engkar kepada aku. Jadi nak tahu siapa betul, siapa salah, jangan tengok nama, jangan tengok jenama. Tapi tengoklah manhaj. Kalau dia ikut Allah dan Rasul, dari segi ibadatnya, akhlaknya, insya-Allah dia selamat. Walaupun di mana, walaupun nama apa. Tapi kalau dia tak ikut cara Rasul, cara Al-Quran, dia tak akan selamat. Sebagaimana Nabi cakap, dia adalah orang yang derhaka pada aku. Walaupun namanya cantik, walaupun namanya ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Wanita dalam hadas besar boleh tak baca Quran dan sentuh? Ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh sentuh dan tak boleh baca. Tapi ada pendapat ulama lain, termasuk juga dalam mazhab Syafi'i, kalau kita menghafal Al-Quran, kalau kita belajar Al-Quran, kalau kita mengajar, dikecualikan. Kalau ada 3 unsur ni, hafal, belajar dan mengajar, maka ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i mengharuskan. Sebab apa? Sebab dalam tempoh kita uzur seminggu, kalau kita tak baca, lupa habis hafazan. Dan benda tu berlaku setiap bulan, akhirnya hafalan kita hilang habis. Sama juga masa kita belajar ke, masa kita mengajar, kalau tempoh seminggu tu kita tak belajar dan tak mengajar, dia akan lupa apa yang kita belajar. Wallahu a'lam. Orang yang dalam keadaan haid hafal surah tertentu, contoh surah Al-Mulk, bolehkah baca dengan niat zikir? Boleh. Boleh. Saya dah sebut tadi, kalau dia menghafal, dia perlu murajaah. Kalau seminggu tak murajaah, habis lupa. Kemudian dah bersih, baca balik, ingat. Lepas tu bila haid datang, lupa balik. Akhirnya letih. Jadi kata ulama, kalau dia penghafal Al-Quran ataupun belajar dan mengajar, dibolehkan. Kalau kita tak mahir bahasa Arab dan tak mahir ilmu tafsir, boleh mentadabbur Al-Quran kepada murid-murid dewasa saya? Tak. Dia syarat mentafsir Al-Quran dengan syarat tadabbur berbeza. Syarat tafsir Al-Quran, dia mesti orang yang pakar dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, dalam ilmu nahwu saraf, dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu ulumul Quran. Itu syarat nak mentafsir Al-Quran. Tapi syarat tadabbur Al-Quran tak bersyarat. Siapa-siapa je boleh tadabbur Al-Quran. Cuma dia kena tadabbur daripada orang yang ada kemahiran, ada kepakaran. Sama ada orang yang mengajar tu mahir bahasa Arab, mahir ilmu tafsir, mahir ilmu ulumul Quran. Jadi bila kita tak tahu bahasa Arab, boleh tak tadabbur? Boleh. Tapi dengan syarat kita tadabbur dengan orang yang mahir. Saya tak mahir tapi saya boleh bahasa Arab sikit-sikit. Saya boleh baca kitab-kitab tafsir bahasa Arab. Saya boleh baca kitab akidah. Saya boleh baca kitab fiqh. Alhamdulillah. Jadi bila kita tadabbur, walaupun tak tahu bahasa Arab, tapi daripada orang yang berkelayakan, insya-Allah dibolehkan. Wallahu alam.
Dah jawab tu. Sabar Ustaz. Oh, Raja Kumaran. Boleh cadangkan ayat Al-Quran yang patut dibaca di permulaan usaha dakwah kepada orang Muslim dan bukan Muslim. Sudah pasti pendekatan untuk Muslim dan non-Muslim adalah berbeza. Contoh kalau kita baca ayat-ayat hukum, hudud, pasti non-Muslim akan lari dan tidak berminat untuk mendengar. Okey. Sebenarnya saya dah sebut sebelum ni, ayat apa yang paling sesuai untuk peringkat awal bila kita berdakwah pada non-Muslim. Sebenarnya ayat yang turun kepada Nabi ikut turutan, sebenarnya ayat itu turun kepada non-Muslim. Sebab orang Mekah semua non-Muslim. Jadi ayat yang pertama turun itulah yang pertama yang sesuai kita sampaikan kepada non-Muslim. Sebab itulah cerita ayat-ayat ataupun surah yang turun di Mekah semua cerita pasal akidah. Tak ada cerita pasal hukum. Hudud apa semua, solat semua tak ada. Sebab Allah tahu manusia ni kalau dalam keadaan akidah tak kuat, kena Allah pun belum, tiba-tiba dia suruh solat. Tiba-tiba mencuri kena potong tangan. Memang dia tak akan beriman. Jadi ayat-ayat surah Makkiyah adalah sangat sesuai untuk disampaikan kepada non-Muslim. Yang pertama sekali surah Al-Alaq. Al-Alaq itu cerita pasal akidah. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang mencipta. Itu akidah tu. Kenapa kena baca dengan nama Tuhan engkau? Sebab dia yang mencipta kamu. Maka kena ingat pada dia. Dia adalah Tuhan yang sangat-sangat hebat. Sebab dia mencipta. Begitulah seterusnya. Wallahualam. Tauhid Nabi tidak ajar, tapi ulama ambil daripada Al-Quran. Tak, salah tu. Nabi ajar tauhid. Nabi ajar. Nabi lah orang pertama mengajar tauhid. Nabi lah orang pertama mengajar akidah. Macam mana pula Nabi tak ajar? Dan ulama yang mengajar pun apa yang Nabi ajar. Cuma Nabi ajar direct daripada Al-Quran. Ulama ajar ada proses dalam bentuk bahasa yang mungkin lebih mudah. Wallahualam. Tapi kalau kita mengajar akidah daripada Al-Quran dan kita olah dalam bahasa yang mudah difahami pun tak ada masalah. Puasa Yaumul Bid, bolehkah kita cuma puasa 2 hari? Tak, boleh. Dia macam ni, puasa 1 hari pun dapat pahala. Bahkan Nabi kata, siapa yang berpuasa 1 hari, betul-betul kerana Allah. Betul-betul kerana Allah. Bukan hari putih, bukan sebab hari Isnin, bukan sebab hari Khamis. Maka dijauhkan daripada api neraka 70 tahun. Saya ulang. Nabi kata siapa yang berpuasa 1 hari saja kerana Allah, dijauhkan daripada api neraka 70 tahun. Jadi kalau dia puasa hari putih 2 hari, dia dapatlah 2 hari ini kelebihan, dijauhkan daripada api neraka 140 tahun. Tapi pahala puasa hari putih dapat tak? Tak dapat. Sebab Nabi kata siapa puasa hari putih, mana mesti lengkap 3 hari. Barulah dapat kelebihan puasa hari putih. Apa dia? Iaitu dia akan dapat pahala seumpama berpuasa setahun. Hadis sahih. Kalau puasa 3 hari putih, 3 hari turut-turut, kelebihannya dia akan dapat pahala puasa setahun. Mana kalau dia puasa setiap bulan, katalah 10 bulan. 10 bulan setiap hari putih dia puasa. Mana 10? 30 hari lah. Maka dia seolah berpuasa berapa tahun? 10 tahun. Walaupun dia hanya puasa 30 hari. Tapi pahalanya dia berpuasa seumpama 10 tahun. Tapi kalau dia puasa 2 hari saja daripada hari putih, dia tak akan dapat kelebihan puasa hari putih. Dia akan dapat kelebihan tadi. Iaitu puasa 1 hari dijauhkan daripada neraka 70 tahun. Kalau puasa 2 hari pun sama. Wallahualam. Ada kala kena bunyi keras sikit, tak bolehlah lembut. Setuju. Kak Zabedah, saya setuju dengan Kak Zabedah. Sebab tu ayat Quran ada lembut, ada keras kan. Ada ketika Allah bagi nasihat, ada ketika Allah kata keldai, ada ketika Allah kata binatang ternak kan. Ada ketika Allah kata macam anjing kan. Wallahualam. Dah. Jika berlaku kematian dalam keluarga, apa yang perlu kita buat? Dari mula sehingga kematian mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Itu kena buat satu kelas khas lah. Tak cukup tu. Apa yang bermula daripada saat kematian sampailah dikebumikan. Dia kena buat kelas khas. Nanti saya akan fikirkan untuk kita buat kelas khas pasal persiapan untuk menguruskan jenazah bermula saat sebelum kematian dan sampai dikebumikan. InsyaAllah. Siapa nak nota hari ini boleh copy paste. Yang tak lengkap itu boleh tambah. Hafiz Nurdin, Masya Allah. Ustaz Hafiz, tulis nota. Barakallahu fiqh. Ustaz, adakah cukup dengan hanya mempelajari tadabbur Al-Quran dan tidak mempelajari tentang hadis? Kerana ada perintah Allah dan dalam Al-Quran seperti perintah solat. Tidak diterangkan cara pelaksanaan solat. Okey, Puan Mazni, sebenarnya tak cukup lah. Sebab tu Allah syaratkan, Allah syaratkan taat pada Allah berkait dengan taat pada Rasul. Kalau kamu tak taat pada Rasul, sebenarnya kamu tak taat pada Allah. Taat pada Allah, mesti taat pada Rasul. Maknanya, baca Quran saja tak cukup, kena baca hadis. Sebab itulah, saya sendiri pun mengajar hadis. Kan kita ada kelas hari Selasa besok hari Rabu kan. Kita baca buku Syarah Bulughul Maram. Itu hadis tu. Ada bab taharah, dah habis, sekarang masuk bab solat. Lepas ni kita akan masuk pula bab zakat, bab haji dan sebagainya. Kita baca, kita mengajar, kita belajar. Jadi tak cukup dengan Quran saja. Wallahu a'lam. Setelah mendengar tadabbur Ustaz mengenai tauhid, ana rasa senang difahami. Tahniah, alhamdulillah. Memang tauhid ni senang. Kadang-kadang kita mengajar tauhid itu pakai ilmu mantik kan. Api itu membakar. Kadang-kadang kita macam ni, nak pegang telinga, kita pusing kat sini. Nak pegang telinga ni. Nak pegang telinga ni kan, kita pusing macam ni. Sepatut macam ni je. Jadi benda yang mudah, benda yang simple kadang-kadang menjadikan sukar. Sampai orang tak kenal Tuhan. Akhirnya orang cinta pada guru, bukan cinta pada Allah. Ustaz, tak ada cadangan ke nak buka kelas tadabbur dari peringkat awal? InsyaAllah sedang difikirkan. Dah ke? Okey, cukup Cukup. Kita sambung kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Sambung tadabbur surah Al-Mujadilah insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.